Let me just introduce the next speaker, Dr. Syed Alwi Ahmad, who is a former physics lecturer at the University of Science in Penang and now an independent researcher who focuses more on the quantum field theory and general relativity. His thesis on black hole and quantum field has been published in various conference proceedings, and he's actually to be honest, Dr. Ali, I know him since 2011, such a good friend of mine, and he's always a prominent figure online when it comes to the Malay-Muslim issues. You'll see his view on Facebook in various online groups, and his views is normally touch on a certain position of Singapore. I think one of the popular one would be certain position in Singapore armed forces, not for Malays, and also why Singapore is cautious with the Malays. Has spurred so much vibes and dialogues actually in the past. I remember I attended one of your sessions for that. Okay, and let me just pass the microphone over to Dr. Syed Ali for his presentation for today. Okay, Dr. Syed Ali. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba bertutur dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. I'll speak in both Malay and English for the benefit of everyone. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Arabi dan RBU kerana menjemput saya ke acara ini. Thanks to Arabi and RBU for the invitation. Okay, without further ado, saya akan melompat terus ke dalam tajuk perbincangan hari ini. Hanya apabila orang Melayu berjaya, barulah bahasa kami hidup. Persoalan ini agak rumit. Tajuk perbincangan yang unik dan menarik. Ada beberapa perkara yang tersembunyi, yang tersirat di tajuk ini. Saya mulakan dengan komen sejarah Singapura. In English, Singapore is an anomaly in the region. Sejarah Singapura boleh dibahagikan kepada sejarah sebelum pemerintahan kolonial British, pemerintahan kolonial British dan selepas independence. Okay? Sebelum kedatangan kaum Eropah, kaum imperialis, kolonialis Eropah, Singapura memang merupakan suatu negara di rantau ini, di Nusantara ini, where we were organically and intrinsically part of the Nusantara. We still are in some sense, but we have changed. Kita sudah berubah, dan perubahan ini dalam pandangan saya dilakukan oleh pihak British di zaman pemerintahan kolonial. Perubahan besar di rantau Asia sebenarnya berlaku apabila era Perang Dunia Pertama, di mana era imperialis kolonialis berakhir, dan di situ keluarga-keluarga raja, kaum kerabat raja di Eropah banyak zaman pemerintahan mereka barangkali mula kegelapan. Dari situ bangkitnya era nation state, dan era nation state ini membawa perubahan yang besar di rantau ini dan juga di rantau di Timur Tengah. Saya sebenarnya berketurunan Arab dan saya pun tahu di rantau Arab ada masalah yang boleh dikatakan similar di rantau ini. Dan ini perkara ini sebenarnya telah dikupas, telah dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam bukunya Malay Dilemma. If you read the Malay Dilemma, Mahathir alludes to this problem. He refers to this, maybe not directly but indirectly. He refers to this issue.
Okey, tentang persoalan kejayaan orang Melayu. Sini kita harus tanya, apa takrif dan definisi kejayaan? Apakah kejayaan itu dari segi ekonomi, dari segi ukhrawi, dari segi sosio-budaya, politik, pelajaran dan sebagainya. Jadi kita mesti ada takrif atau definisi yang tepat. What do we mean by success? Pasal, kenapa saya tanya? Seandainya seorang Melayu berjaya, tapi katakanlah dia tidak menunjukkan sifat atau ciri-ciri orang Melayu yang kita lazim faham. Apakah kita akan mengakui dia seorang Melayu yang berjaya? Berjaya ke dia? Itu satu persoalan. Lagi satu dari segi orang. Apakah kalau kita dapat orang Melayu yang kaya, ada kereta mewah, tapi kurang dari segi orang ini? Berjaya ke dia? So persoalan kejayaan ini, it's not so clear. You have to be very clear what you mean by success. Di sini saya ingin tanya lagi, okay, apakah kurangnya orang Melayu yang berjaya di Singapura? Kerana di internet kita selalu dengar perkataan the Malay elite. Kita sering dengar the Malay elite. So there is a class of Malays who are successful in that sense. Okay. Di sini kita juga ingin bertanya, apakah penting kita membuat perbandingan dengan masyarakat lain, kaum lain, negara lain? Pasal kondisi di Singapura, hala 7 negara ini barangkali atau mungkin berlainan. Nanti saya akan come to that point, okay? Saya rasa agak penting. Jadi kupasan persoalan yang saya timbulkan di sini, begitulah. Saya tak ada masa, jadi barangkali dalam perbincangan kita boleh bincang ini. Okay. Jadi mengenai kita persoalan ekonomi, saya ingin di sini merujuk kepada peranan kerajaan. Di sini saya ingin bincang satu hal. Pernah ada ura-ura untuk mengadakan self-help groups which are not ethnic, non-ethnic self-help. Saya mengambil jalan tengah, pandangan saya dalam isu ini jalan tengah, kerana persoalan ekonomi ini boleh ditangani barangkali mungkin dalam 2 cara. If you look at the economic issue alone, perhaps you can say that the government could perhaps tackle this or approach this from a non-racial point of view. Kita cuba tolong sesiapa yang berekonomi kelas rendah. Itu satu usaha. Tetapi, dan saya setuju dengan panelis yang sebelum saya ini, ada banyak faktor sosio-budaya, dan saya akan bincang sekejap lagi tentang ini, social capital for example. Jadi masih perlu ethnic self-help group. Cuma dalam pandangan saya, barangkali kalau ada koordinasi di antara 2 badan, di mana satu fokus on the numbers, dan lagi satu barangkali fokus on the soft factors, okay? Perkara yang soft seperti social capital dan sebagainya. Dan di sini saya lihat peranan organisasi atau badan-badan Melayu, badan-badan etnik masih diperlukan. Okay, kita tak boleh lupakan peranan badan-badan etnik. So, dalam kegunaan bahasa Melayu, ini saya ingin ketengahkan beberapa isu. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Singapura, ia bukanlah bahasa perantaraan harian, dan ia juga bukanlah bahasa digunakan dalam dunia komersial maupun dengan badan-badan kerajaan. Jadi ini merupakan satu masalah.
satu masalah kerana di suatu masyarakat, di masyarakat majmuk kita, ramai akan menganggap peranan bahasa Melayu atau bahasa rasmi negara kurang penting. Kerana mereka tak perlu bertutur dengan badan-badan kerajaan, dengan badan-badan lain dalam dunia komersial dalam bahasa Melayu. In other words, the lingua franca of commerce and trade and governance in Singapore is English, not Malay. So although Malay is the national language, the public at large does not use Malay to communicate with their bodies, in the courts of law, in trade and commerce. And this in itself puts the Malay language at a disadvantage. Having said that, that's a given fact. Having said that, jadi kita kena tanya, apakah sebab? Apakah ini dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun ini seperti kata saya at the beginning of the talk, Singapore is an anomaly in this region because of the British colonial legacy. Kalau awak baca buku The Malay Dilemma oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dia akan menyentuh persoalan itu dengan secara sensitif dan secara mendalam. He made a big point about it, and perhaps I can understand why he is so anti-colonial even at this age, because the effects of colonialism on this region is profound. Dan itu kita sebagai orang Melayu, sebagai orang rakyat sini, kita kena buka hati, kita terima hakikat sejarah. Dan kita barangkali kerajaan Singapura mungkin mengambil approach yang berbeza. Kita mulakan hidup baru. Jadi adakah faktor sejarah yang memainkan peranan dalam penggunaan bahasa Melayu di Singapura? Okey. Barangkali kalau kita baca buku-buku biografi mantan Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew, dia mengatakan mereka membuat decision yang pragmatik untuk menarik pelabuhan asing, untuk membina tujuan industrian dengan cepat. Jadi mengikutnya, it was for a pragmatic reason, to just build the economy. Sama ada kita terima atau tidak, itu mungkin lain perkara. Lagi sekali, lagi satu perkara saya ingin ingatkan anda, persoalan bahasa Melayu di rantau ini bukan suatu perkara yang mudah. Sebenarnya kalau awak lihat, again, if you look at Mahathir, di akhir tahun 90-an, at the late 90s, Mahathir pernah mengesyorkan supaya pelajaran sains dan matematik diajar di Malaysia dalam bahasa Inggeris, disampaikan dalam bahasa Inggeris. Itu 90-an. 2 atau 3 tahun lepas, dia mengutarakan idea yang sama. Dia mengutarakan ini supaya pelajaran matematik dan sains disampaikan di Malaysia dalam bahasa Inggeris. So Mahathir recommended twice. Once in the late 90s, once about 2 years, 3 years ago, for the teaching of science and mathematics in Malaysia to be done in English. Saya pernah mengajar di Universiti Sains Malaysia, Penang. Saya sebenarnya dulu, akhir 90-an, saya seorang pensyarah physics di Jabatan Physics Universiti Sains Malaysia, Penang. Selama 2-3 tahun di sana. Saya lecture, bicara dalam bahasa Melayu, dan yes, kita menghadapi masa tu masalah dari berbagai
sudut untuk menyampaikan pelajaran fizik di tahap tinggi, di level tinggi dalam bahasa Melayu. There were a shortage of journals, books, and reference materials in Malay. Pernah pensyarah-pensyarah di USM, termasuk saya sekarang, feedback kepada Dewan Budaya dan Pustaka untuk menterjemah teks-teks, monograf dalam sains dan matematik ke dalam bahasa Melayu. Tak dijawab, tapi Mahathir mengatakan kalau nak menterjemah ni makan masa. Shortcut, Mahathir akhir 90-an dia mengusulkan supaya straightaway mengajar pelajaran semata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Tapi umum tahu ditolak dan 2-3 tahun lepas pun ditolak. Jadi ini satu persoalan rumit. Kerana persoalan saya tahu pada masa tu saya sedar isu pemindahan teknologi amat penting bagi negara-negara jiran. The transfer of technology. Dalam pemindahan teknologi ini selalunya bukan saja teknologi yang dipindah, tapi sosio budaya juga ikut pemindahan teknologi. Malangnya atau baiknya jadi ada pemindahan teknologi dan ada juga dalam pemindahan teknologi sosio budaya. So this is a very tricky issue. Di internet, bila saya debat, barangkali umum tahu saya sering di Suara Melayu sebenarnya memberi pandangan saya. Dah lama sebelum Suara Melayu pun saya pernah dari era cyber rumah sebelum era cyber rumah sampai dah 2 tahun. Ada mereka di luar sana yang menunjukkan menjadi kepada negara Jepun. Kononnya Jepun, di Jepun komunikasi dan kerajaan semua dalam bahasa Jepun. Kenapa Indonesia tidak ikut sama dan sebagainya. Ada di sini, ini satu bagi saya satu contoh yang agak naif. Kerana kalau awak lihat sejarah, bangsa Jepun ni sebenarnya telah menguasai bidang sains dan teknologi sejak era Perang Dunia Pertama lagi. In fact, in 2018 1908, Jepun telah mengalahkan pihak Rusia sebenarnya dalam satu pertempuran. And the Japanese were capable of attacking Pearl Harbor in 1941 with their aircraft carriers, their submarines, their aeroplanes. What does this do? Bahawa mereka telah menguasai bidang sains dan teknologi seawal-awal 30-an. Jadi bagi kita kalau nak ikut kata Jepun, kita kena elak persoalan pemindahan teknologi. Ini satu isu yang agak rumit. Okay. So ada ikhtiar, tapi when I say this, of course ada ikhtiar yang kerajaan boleh lakukan. Ada banyak ikhtiar kita boleh lakukan dan mungkin kurang atau tak cukup. Kita boleh sokong padu pada badan-badan budaya, seni, muzik dan lain-lainnya. Tambahkan dana, lebihkan dana, itu penting. Dan akhir kalam saya akan kembali kepada persoalan yang saya katakan di awal tadi, persoalan sosial budaya. As I said at the beginning, if you look at the economic issue, there are two distinct topics. One is the numbers. Dan dari segi keuangan dan barangkali mungkin kerajaan boleh memainkan peranan from a non-ethnic approach.
Ini pandangan saya. Tapi di sini ada satu dimensi yang lain, di mana panelis yang lain telah bersuara mengatakan social capital, networking, social budaya. Ini suatu sifat yang organik, yang lembut, yang di mana wang ringgit aja tak cukup. Okay, ini bukan soal wang ringgit. Social capital, networking is beyond just money. Di sini saya ingin, I've raised this point very often in the past year on Suara and many platforms. Now I will raise it again, I'll take the opportunity. Saya mengatakan dulu dalam bahasa Melayu dan I will discuss it in Malay, in English. Saya nak, dalam kita memperhalusi isu kaum, khususnya di Singapura dan juga di rantau Nusantara ini secara umumnya, kita harus faham arus global yang mempunyai satu efek yang kuat di rantau ini. Lazimnya kita orang Melayu Islam, kita tertarik kepada sosio budaya Melayu Islam, Malay Muslim culture. Kita berpaksikan, berorientasikan hala tuju hidup masyarakat kita, nadi denyut komuniti kita mengikut rentak corak budaya Melayu Islam. Tapi kita harus faham masyarakat lainnya tidak semesti sedemikian. Dan efek global di sini, media barat, for example, sebagai contoh, pengaruh media barat gitu kuat sekali, dan barangkali komuniti-komuniti lain ada hala tuju mereka yang barangkali tidak sama. So there is a divergence in aspirations, divergence in goals, divergence in values, in how we look at the world. Our world may not be the same. Dan ini boleh mencetus satu pelbagai masalah. Masalah dari segi nilai, barangkali komuniti lain menganggap perkara-perkara demikian tidak begitu serius, ini lebih serius, depend, lihat kepada nilai masing-masing. Dan jadi bila kita lihat perkara sebegini, kita tidak harus menuding jari berkerajaan. Betul, ada peranan kerajaan, itu betul. Saya dan saya sendiri, I'll be the first to admit that there are things that they can do. Tapi dalam pada itu, kita mesti faham that there's so much that they can do. Apakah peranan kerajaan ini? Dalam masalah ekonomi, saya pernah mengatakan sebagai contoh. Tuan moderator tadi mengatakan dalam perbincangan saya tentang peranan orang Melayu dalam ASEAN. Mungkin zaman dahulu, zaman 60-an, pemimpin-pemimpin kita mungkin ada sebab mereka, tapi sekarang zaman berubah. Saya melihat ke hadapan seperti PM Lee mengatakan, masalah di rantau ini sebenarnya di Laut Cina Selatan dan mungkin tidak they no longer involve negara-negara jiran. Dan saya melihat kepada contoh Amerika di Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, rakyat Jepun dan rakyat Jerman di Amerika mau menunjukkan loyalty kepada pihak kerajaan Amerika. Dan mereka masuki tentera Amerika, tapi tentera Amerika faham persoalan emosi dan konflik emosi yang selalu dibincangkan.
Jadi pihak kerajaan Amerika, they deploy Japanese Americans in the European theater, and they deploy German Americans in the Pacific theater, supaya tidak ada konflik emosi dan sebagainya. Ini saya tak tahu kalau perkara seperti ini boleh dilakukan di sini, itu bukan untuk saya. Tapi saya lihat idea ini sangat menarik. Idea ini menarik. Jadi bagi saya persoalan sosial budaya yang paling merumitkan. Saya sering fikir bagaimana. Saya lihat perkara sosial budaya dan hala tuju masyarakat serta pengaruh budaya-budaya luar di rantau ini sangat kuat. Dan ini termasuk kepada muda-mudi orang Melayu, bukan kepada dan seluruh masyarakat. Okey, saya ingin mengakhiri pembicaraan saya. Thank you. Terima kasih Dr. Said Alwi.